salam sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Munira dan rakan sekelas sekalian. Hari ini, kami kumpulan 5 akan membentangkan isi kandungan topik 5 iaitu ke arah pemantapan peradaban. Topik ini terbahagi kepada 5 bahagian iaitu 5.1 konsep dan pembentukan negara bangsa, 5.2 perbezaan konsep negara dan bangsa, 5.3 negara dan kewarganegaraan, 5.4 kepelbagaian idea bangsa idaman dan 5.5 etos bangsa dan etnosimbolisme bangsa Malaysia. Yang dikasihi sekalian, sekarang saya akan bentangkan konsep dan pembentukan negara bangsa. Apa itu konsep negara bangsa? Merujuk Chambers Encyclopedia memberikan definisi nation building sebagai negara bangsa itu merupakan satu proses yang melahirkan bangsa baru. Yakin sebuah negara yang mempunyai kedaulatan di mana semua rakyatnya disatukan oleh ikatan-ikatan seperti bahasa, budaya, nilai-nilai dan lain-lain yang membentuk bangsanya. Tujuan utama pembinaan bangsa itu adalah untuk melahirkan perasaan taat setia dan perpaduan terhadap sesuatu pertubuhan bangsa itu. Konsep negara bangsa dilihat sebagai bangsa idaman yang diimpikan oleh sesebuah negara melalui konsep satu bangsa, satu identiti. Secara ilmiahnya, konsep ini menjurus kepada sebuah negara yang berdaulat dengan rakyatnya hidup bersatu padu tanpa dipisahkan oleh sentimen, perkauman, keturunan, agama, bahasa, budaya, wilayah dan sebagainya yang dilihat boleh membawa kepada perpecahan. Antara 3 syarat utama negara bangsa ialah masyarakat dalam sesebuah negara hidup dalam keadaan yang bersatu padu tanpa berlaku sebarang diskriminasi dan perpecahan. Kedua, rakyat negara mestilah berkongsi pegangan kepada suatu ideologi yang sama. Ketiga, penduduk haruslah percaya dan yakin terhadap sistem pemerintahan dan undang-undang negara. Di sini, saya kongsikan sedikit tentang negara bangsa Malaysia. Pembinaan negara bangsa di Malaysia dibina berdasarkan rukun negara melalui strategi penyusunan semula masyarakat di bawah program dasar ekonomi baru pada tahun 1970 berdasarkan Ghazali 1992. Dalam mencapai matlamat penyusunan semula dasar ekonomi baru, strategi berikut telah disusun. Pertama, meninggikan daya pengeluaran dan taraf kehidupan golongan miskin melalui proses memodernkan kawasan luar bandar. Kedua, mengurangkan keadaan yang tidak seimbang dalam struktur guna tenaga yang terdapat sekarang ini dengan cara yang progresif dan menerusi pertumbuhan ekonomi seluruh supaya pada tahun 1990 kedudukan tenaga buruh mencerminkan bilangan kaum. Ketiga, menambahkan dengan lebih cepat lagi bahagian rakyat Malaysia dalam pemilikan modal dalam stok syarikat dan pertumbuhan ekonomi. Keempat, membentuk sebuah masyarakat perdagangan dan perindustrian di kalangan orang Melayu dan kaum Bumi Putra supaya dapat membentuk dan memiliki 30% ekonomi dalam tahun 1990 dan menumbuhkan beberapa agensi seperti MARA, Bank Pembangunan, Bank Bumi Putra, Amanah Saham Nasional. Yang terakhir, memajukan negeri dan kawasan yang dianggap mundur melalui pembangunan wilayah seperti Dara, Kesadar, Gerjora dan sebagainya. Subtopik 5.2 Perbezaan konsep negara dan bangsa. Okey, yang pertama adalah konsep negara. Definisi negara adalah apabila wujudnya satu kehidupan yang dibina oleh sekumpulan manusia yang menduduki sebuah wilayah yang tetapnya berada di bawah penyelenggaraan kerajaan dan tidak tertakluk kepada kuasa luar. Dalam bahasa mudah, negara boleh dikatakan sebagai wilayah yang mempunyai kewujudan masyarakat. Terdapat 5 asas pembinaan negara iaitu tanah, kerajaan,
sempadan, kedaulatan dan juga rakyat. Bagi bangsa pula, bangsa adalah satu kumpulan manusia yang diikat oleh beberapa ciri bersamaan yang berasaskan kelahiran ataupun keturunan. Dan juga bangsa adalah sebuah komuniti yang bukan dibentuk secara undang-undang. Di sini terdapat 3 asas utama kewujudan negara bangsa. Yang pertama adalah kepercayaan kepada pemerintahan dan undang-undang negara. Yang kedua adalah masyarakat perlu bersatu padu. Dan yang ketiga adalah ideologi demokrasi liberal. Terdapat 3 faktor asas kewujudan negara bangsa. Yang pertama adalah integrasi, yang kedua adalah patriotisme dan juga nasionalisme. Dan yang terakhir sekali adalah bangsa Malaysia. Bangsa Malaysia adalah merujuk kepada semua kaum yang terdapat di Malaysia, sebagai contoh kaum Melayu, Cina, India dan banyak lagi. Kaum-kaum ini terbentuk dalam sejarah dan juga mempunyai perasaan sebangsa dengan nama kolektif iaitu bangsa Malaysia. Jadi mereka ini akan berkongsi wilayah, ekonomi dan juga budaya di dalam negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada Dr. Munira dan rakan-rakan sekalian. Saya akan menceritakan sedikit tentang subtopik 5.3 iaitu negara dan kewarganegaraan. So basically subtopik 5.3 kita ada 2 komponen penting iaitu negara dan kewarganegaraan. Negara merupakan suatu wilayah di permukaan bumi yang kekuasaannya diatur oleh kerajaan yang berada di wilayah tersebut. Contohnya, setiap negara mempunyai sistem politik yang berbeza. Selain itu, cara membentuk ketenteraan di negara masing-masing juga berbeza dan bidang ekonomi yang berbeza. Yang kedua, kewarganegaraan. Kewarganegaraan merupakan keahlian kepada sesuatu individu terhadap sesuatu komuniti ataupun negara. Seseorang yang mempunyai keahlian dipanggil warga negara. Biasanya, kewarganegaraan bersempadan dengan kerakyatan. Bagaimanapun, kedua-dua komponen ini amat berbeza. Sebagai contoh, seorang warga negara layak untuk menyertai dalam politik negara tersebut. Sebagai contoh, mengundi ataupun menjadi calon dalam pilihan raya. Sedangkan rakyat tidak mempunyai hak-hak tersebut. Next, tentang kewarganegaraan di Malaysia. Kewarganegaraan di Malaysia merujuk kepada penduduk yang bermasyarakat di Malaysia. Syarat-syarat untuk menjadi warga negara Malaysia ditentukan dalam Peraturan Kewarganegaraan Malaysia 1964. Di Malaysia, seseorang layak untuk menjadi warga negara Malaysia melalui 4 cara. Cara yang pertama ialah kuatkuasa undang-undang, yang kedua secara pendaftaran, yang ketiga secara kemasukan dan yang keempat pencantuman wilayah. Dalam Perlembagaan Persekutuan, soal kewarganegaraan ini disebut dalam perkara 14, perkara 15/1 dan -2 dan lain-lain lagi. Dalam perkara 14, ianya menceritakan tentang cara untuk menjadi warga negara Malaysia dengan cara kuatkuasa undang-undang. Dalam perkara 15 pula, yang menceritakan tentang cara untuk mendapatkan kewarganegaraan di Malaysia dengan cara pendaftaran. Di Malaysia, keadaan seseorang boleh dilucukan kewarganegaraannya apabila seseorang individu itu telah menjadi warga negara asing, dan yang kedua, seseorang individu itu telah mendahaka kepada kerajaan semasa peperangan, dan yang ketiga, seseorang individu itu mengakui dia tidak lagi setia kepada negara. Sekarang, saya akan membentangkan topik 5.4 Kepelbagaian Idea Bangsa Idaman. Kepelbagaian bangsa idaman mencerminkan one state many nation atau sebuah negara banyak bangsa yang mempunyai nation of intent iaitu bangsa cipta atau bangsa idaman. Terdapat 4 peringkat bangsa idaman iaitu bangsa idaman sebelum merdeka, selepas merdeka, selepas dasar ekonomi baru DEB dan semasa era Malaysia Baharu. Bangsa idaman sebelum merdeka.
Pergerakan nasionalisme ditubuhkan untuk mewujudkan bangsa idaman sebelum merdeka. Mereka merancang untuk berjuang mendapatkan kemerdekaan dalam kerangka bangsa idaman masing-masing. Hal ini bermaksud sifat dan wajah bangsa Malaysia yang mereka inginkan sesuai dengan agenda ekonomi, politik, sosial dan budaya masing-masing. Sebagai contoh, dalam kalangan kelompok strategi nasionalis Melayu, terdapat 3 jalur bangsa idaman, iaitu Melayu Raya, Negara Islam dan Masyarakat Majmuk Pimpinan Melayu. Bangsa idaman selepas merdeka. Selepas merdeka, keinginan kolektif untuk mempunyai suatu identiti nasional sepunya atau lebih dikenali sebagai sebuah bangsa. Idea dan wacana mengenai identiti nasional sepunya ini adalah sebuah pernyataan mengenai bangsa idaman atau wajah Malaysia yang mereka inginkan. Antara bangsa idaman utama pasca merdeka 1957 ialah konsep Malaysian Malaysia. Bangsa idaman selepas Dasar Ekonomi Baru DEB. Terdapat banyak usaha untuk membentuk bangsa idaman selepas DEB. Antaranya ialah Bangsa Malaysia Wawasan 2020, Gagasan Satu Malaysia, Sabah for Sabahan dan Sarawak for Sarawakian. Bangsa idaman era Malaysia Baharu. Era ini telah berlangsung selama 15 bulan iaitu pada Mei 2018 sehingga Ogos 2019. Hal ini berlaku kerana wujudnya persaingan hebat antara beberapa bangsa idaman. Oleh itu, Tun Dr. Mahathir berusaha untuk mengekalkan bangsa idaman, Masyarakat Majmuk Pimpinan Melayu sebagai payung untuk Wawasan 2020 dan bangsa Malaysia. PPBM, UMNO dan PAS masih berpayung di bawah bangsa idaman ini walaupun ahli dua kelompok parti berbeza. Kehadiran DAP sebagai komponen strategi utama dalam kerajaan unsur-unsur konsep bangsa idaman Malaysia direalisasikan. Etos bangsa dan etnosimbolisme bangsa Malaysia. Apakah konsep etos bangsa? Apa yang lebih utama ditekankan dalam konsep etos bangsa ialah pembentukan ingatan kolektif dan identiti kolektif yang menjadi acuan kepada pembentukan karakter nasional. Ikatan etos bangsa yang kuat menjadi asas utama dalam masyarakat yang bersifat sepelbagai etnik, multi budaya dan multi agama. Etos bangsa boleh menjadi suatu unsur yang ideal, membentuk nilai-nilai, prinsip dan norma-norma yang memberi panduan normatif kepada sesebuah masyarakat. Apakah dimensi-dimensi utama bagi etos bangsa? Etos bangsa ini dapat dibina apabila masyarakat saling berkongsi nilai yang sama iaitu saling bekerjasama, saling menghormati, toleransi dan demokrasi. Seterusnya, hal ini terbina melalui perkongsian perasaan semangat. Hal ini juga dikategorikan sebagai perasaan kekitaan, patriotisme dan nasionalisme. Di samping itu, masyarakat membawa satu unsur kepercayaan atau pegangan yang dikongsi. Hal ini apabila masyarakat mempercayai perlembagaan dan undang-undang negara. Etnosimbolisme bangsa Malaysia. Erti etno itu sendiri ialah etnik. Malaysia dikenali sebagai sesebuah negara yang mempunyai pelbagai kaum seperti Melayu, Cina, India, Bidayuh, Kadazan Dusun dan sebagainya. Hal ini menjadikan Malaysia mempunyai pelbagai perayaan pada setiap tahun sebagai contoh Hari Raya Aidilfitri, Hari Deepavali dan Tahun Baru Cina. Namun, walaupun Malaysia mempunyai pelbagai kaum, masyarakat hidup dengan aman dan damai. Hal ini kerana perpaduan yang dipupuk oleh masyarakat Malaysia itu sendiri. Maka dengan ini selesailah sudah penghuraian bahagian yang terakhir iaitu 5.5 etos bangsa dan etnosimbolisme bangsa Malaysia. Kesimpulan daripada keseluruhan topik 5 ini, kita dapat mengetahui bahawa politik perpaduan adalah asas kepada pembentukan negara Malaysia. Tanpa perpaduan, negara Malaysia sukar dibentuk.
Dalam hal ini, bangsa atau masyarakat itu adalah objek pertama yang wujud dan selepas itu barulah negara yang merdeka dapat dibentuk. Selaras dengan itu, segala program dan perancangan kerajaan adalah untuk menjadikan bangsa Malaysia sebagai tonggak utama dalam pembangunan negara. Oleh itu, marilah kita sentiasa menjaga perpaduan negara agar negara Malaysia ini kekal harmoni. Sekian dan terima kasih.